Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sistem operasi. Sistem operasi ialah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya perangkat keras komputer. Fungsi sistem operasi terbagi menjadi 6. Yang pertama ialah sebagai koordinator, di mana fungsi sebagai koordinator ialah memberikan fasilitas sehingga segala aktivitas yang kompleks dapat dikerjakan dalam urutan yang benar. Yang kedua ialah sebagai pengawal, yaitu sistem operasi memegang kendali proses untuk melindungi file dan memberi batasan pada pembacaan penulisan, eksekusi data, dan program. Yang ketiga ialah sebagai penjaga gerbang. Fungsi sistem operasi sebagai penjaga gerbang yang akan menguasai siapa saja yang dapat masuk ke dalam sistem komputer. Fungsi keempat ialah sebagai pengoptimal, di mana sistem operasi dapat membuat schedule atas beberapa masukan pengguna, akses basis data, komputasi, keluaran, dan lainnya sebagainya untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang kelima ialah sebagai akuntan. Fungsi sistem operasi sebagai akuntan menjaga pewaktuan CPU tetap berada pada jalur yang benar. Yang keenam ialah sebagai server, yang memberikan pelayanan yang diperlukan pengguna, seperti restrukturisasi direktur file. Selanjutnya ialah contoh sistem operasi. Yang pertama ialah Microsoft Windows, perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya perangkat keras komputer. Contoh selanjutnya ialah Linux. Linux ini mirip seperti Windows, hanya saja Linux ini gratis dan dapat dimodifikasi oleh siapapun. Selanjutnya ialah contoh sistem operasi Android, merupakan sistem operasi yang biasanya digunakan pada perangkat mobile. Selanjutnya ialah iOS. Sistem operasi ini hanya terdapat khusus untuk perangkat iPhone, iPad, dan iPod Touch. Selanjutnya ialah proses booting. Yang pertama ialah POS atau Power On Self Test. Ketika komputer dinyalakan, BIOS, Basic Input atau output sistem menjalankan POS. Yang kedua memuat bootloader. Setelah POS, BIOS mencari bootloader di perangkat penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Yang ketiga memuat sistem operasi. Bootloader memuat kernel sistem operasi ke dalam memori. Yang keempat ialah inisialisasi sistem operasi. Sistem operasi kemudian menginisialisasi perangkat keras dan memuat driver yang diperlukan. Yang kelima, pengguna siap. Setelah semua inisialisasi selesai, antar muka pengguna ditampilkan dan pengguna dapat mulai berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya ialah proses multitasking. Yang pertama, inisialisasi proses. Ketika aplikasi dibuka, sistem operasi membuat proses baru. Ini mencakup alokasi memori dan penetapan edit proses. Yang kedua, penjadwalan proses. Sistem operasi menggunakan algoritma penjadwalan untuk menentukan urutan eksekusi proses. Yang ketiga ialah context switching. Yang keempat, eksekusi proses. Yang kelima, menangani interupsi. Yang keenam, pengembalian ke proses sebelumnya. Yang keenam, yang ketujuh, pengelolaan memori. Selanjutnya ialah peran sistem operasi dalam hardware dan software. Yang pertama, manajemen sumber daya. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya hardware. Yang kedua ialah abstraksi hardware. Sistem operasi menyediakan lapisan abstraksi antara hardware dan software. Yang ketiga ialah pengendalian proses. Sistem operasi mengelola proses yang sedang berjalan. Dan yang keempat ialah manajemen memori. Sistem operasi mengelola penggunaan memori. Yang kelima ialah keamanan dan akses kontrol. Sistem operasi melindungi data dan sumber daya dari akses yang tidak sah. Dan yang terakhir ialah antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.